Okey, tanpa perlu pergi terlalu jauh, qari'ah ini artinya apa? Kalau ikut terjemah menggemparkan. Tetapi ada kelebihan tahu kalau tuan-tuan dapat pengetahuan tentang asal perkataan ini dalam pertuturan orang-orang Arab. Macam mana mereka bercakap sebelum Quran turun? Allah Ta'ala turunkan Quran dalam bahasa Arab, pastinya bahasa itu difahami oleh orang Arab dahulu. Maknanya, diorang pernah guna perkataan itu untuk konteks tertentu. Okey, qara'a artinya mengetuk. Okey, mengetuk. Kalau setakat ketukan itu lembut, dia tak sampai kepada qara'a. Qara'a ini adalah ketukan yang keras, bukan lembut. Qara'a juga bermaksud ketukan yang berkali-kali, tidak berhenti. Jadi orang Arab, bila mereka tidur, lena, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Dan ketukan itu keras. Dia menghasilkan, ialah menghasilkan qari'ah lah. Tapi, ketukan itu tidak sama dengan ketuk biasa tetamu datang. Dahlah tak dengar bunyi orang bagi salam. Pukul 2-3 pagi, ketukan pula ketukan yang misteri. Yang mana menghasilkan ketakutan. Ketukan yang menghasilkan ketakutan. Ketukan yang menyebabkan orang yang lena bangun daripada tidurnya tersedar. Itu namanya qari'ah pada asal perkataan. Jadi subhanallah, Al-Quran menerangkan bukan hakikat sebenar. Kalau maksud sebenar, qari'ah, menurut bahasa Arab begitulah. Tetapi apa yang nak diterangkan, bukan benda tu. Yang nak diterangkan adalah bunyi yang menakutkan. Itu yang Quran nak cakap dalam bahasa nak mudah faham. Orang yang bijak, walaupun profesor di universiti, bila dia bercakap dengan orang kampung, dia guna bahasa kampung. Nak bagi mudah faham. Quran datang daripada yang maha tinggi, tetapi turun kepada manusia yang rendah. Maka Allah membumikan ucapannya supaya difahami. Allah guna perkataan yang boleh manusia boleh kias. Kias. Tahu kaedah kias kan? Iaitulah persamaan kiamat dengan ni adalah bunyi itu kita tak suka nak dengar. Sebab datang 2-3 pagi. Siapa sanggup sambut tetamu waktu ni? Lepas tu tak berhenti. Dia orang tak hormat kat kita ke? Kita tak layan, tak jawab salam tu makna tak ready nak sambut lah. Dia ketuk juga. Dan tidak berhenti. Menghasilkan ketakutan. Dan misteri. Siapa yang ketuk? Lepas tu ayat 2. Apa berlaku sebenarnya? Mal qari'ah. Apa berlaku sebenarnya? Ketukan yang menghasilkan ketakutan, ayat 1. Ya, kerana ketukan itu berlaku mengejut. Kita tak sangka tengah tidur. Ini ayat 1. Ayat 2 adalah ketukan yang menghasilkan pertanyaan. Bukan ayat sama, tuan-tuan. Kita duk anggap 1, 2, 3 ni sama belaka. Qari'ah, qari'ah, qari'ah. No, dia tak sama. Konteks berbeza. Mal qari'ah adalah ketukan tu bila dah terlalu kerap ataupun sebenarnya kiamat bila berlaku dalam bentuk something mengetuk bumi. Wallahu alam, kita tidak mahu terlalu saintifik dalam hal ini kerana kekadang azab Allah tidak boleh dijelaskan oleh sains. Ya mungkin orang kata asteroid jatuh ke, wallahu alam. Terpulang pada pendapat mereka. Tetapi yang pasti Al-Quran tidak menampakkan pada kita hakikat sebenar. Hakikat sebenar lebih hebat daripada itu. Dia memberikan idea tentang sesuatu datang lalu menyebabkan bunyi kuat. Dan orang terkejut ayat 1 sebab tiba-tiba muncul, tak ada subjek, tak ada mubtada', tak ada khabar. Ayat 1. Ayat ni mana boleh lengkap kalau tak ada mubtada' khabar. Habis tu Al-Qari'ah macam mana pula? At least wal qari'ah. Ada waw sebab ayat ataupun surah tadi sumpah. Waw tu waw qasam, waw sumpah. Yang ni waw pun tak ada.
Jadi macam tak berapa lengkap ayat 1 tu, tiba-tiba Al-Qari'ah. Memang unsurnya unsur tiba-tiba ia datang. Daripada mana tidak diketahui. Kemunculannya adalah kemunculan yang tidak diundang. Tiba-tiba ayat 2 pula menggambarkan manusia tertanya-tanya, apa berlaku? Akal mereka tidak boleh mentafsirkan apa yang berlaku. Ini bermakna skala Richter-nya bukan skala Richter yang ada testimoni. Tak ada bumi pernah mengalami skala Richter ini. Orang tertanya-tanya di seluruh dunia, apa berlaku? Apa yang berlaku ini menyebabkan orang tertanya-tanya. Maknanya orang tinggalkan rutin harian. Orang tinggalkan kerana bertanya apa sebenarnya berlaku. Banyak gempa bumi berlaku. Orang tak tertanya-tanya pun apa yang sebenarnya berlaku. Sebab gempa bumi je pun. Bagi kita yang tak kena ni, apa yang berlaku di tempat orang lain, gempa bumi. Kita tak sebut di mulut gempa bumi je. Tetapi sikap kita kepada berita tu adalah gempa bumi je pun. Tak kena kita pun. Kena orang lain. Kita tak sebut di mulut, tapi perbuatan kita menunjukkan kita tak ambil endah pun. Kita tak ambil endah apa yang berlaku. Tapi yang ni, kita yang tak rasa pun akan kata apa sebenarnya berlaku. Ini menunjukkan dia berlaku di tempat kita. Benda ini berlaku di seluruh dunia. Dan ayat 3 pula tak sama dengan ayat 2 dan ayat 1. Tuan-tuan belajar hari ini. Tak ada pengulangan dalam Quran. Tak ada pengulangan dalam Quran. Allah sebut Al-Qari'ah banyak kali, tapi konteks berbeza. وَمَا أَدْرَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Sebagai Rasul yang diturunkan wahyu. Kau nak tahu macam mana hakikat Qari'ah kalau bukan dengan jalan wahyu? Bagi tahu dengan dirayah apa? Bagi tahu dengan kemampuan apa? Sebab tu saya katakan tadi, sains tidak boleh beri penjelasan. Sains hanya boleh membuktikan gempa bumi. Sains boleh membuktikan asteroid pernah menghempak bumi. Lalu menghapuskan dinosaur, barangkali. Tetapi peristiwa ini kerana ada ayat 3, maka fahamlah kita orang yang baca Quran, sains tidak boleh memperjelaskan apa yang berlaku. Sebab tu saya kata azab kaum terdahulu adalah serpihan daripada kiamat. Sebab azab yang berlaku pada orang terdahulu pun sains tak boleh nak bagi penjelasan. Sebagaimana saya sebut, tahu ribut puting beliung bawa batu kerikil 8 hari 7 malam, 8 ayamin 7 layain di lokasi yang sama. 7 malam 8 hari puting beliung bawa batu kerikil husuman yang cabut semua kayu-kayu, yang cabut semua pokok kayu keras, akar tunjang. Semua pokok tercabut, apatah lagi manusia. Di lokasi yang sama, bukan 5 minit tuan-tuan. 5 minit pun mustahil Taufan duduk di lokasi yang sama 5 minit. Dia bergerak, betul tak? Tornado ke dia bergerak. Yang ni di tempat yang sama namanya kaum Ad. Di tempat yang sama 8 hari 7 malam. Macam mana saya nak berjelaskan? Kita duk bakar api. Masak roti ke apa kan? Kita letak kayu kan? Tempat kita duk bakar api, keluar air pancut. Tiba-tiba, doa Nabi Nuh telah diperkenankan Allah, air hujan pun tak berhenti, support pula air daripada tanah. Semua tempat yang dipasang kepadanya, tempat-tempat yang bernama dapur ni, tanur ni, keluar air belaka. Makna memang dah tak ada tempat untuk kamu sejukkan, untuk kamu hangatkan badan. Hatta tempat hangatkan badan pun air dah muncul. Nak selamat ke mana? Kan? Jadi benda tu sains tak boleh bagi penjelasan. Adakah sains boleh bagi penjelasan air zam-zam datang daripada mana? Jadi wama adraka, ini maksud wama adraka. Lailatul Qadar. Walaupun saya ada baca YouTube, tengok YouTube. Ramadan yang lepas, YouTube tu yang menghasilkan tu berpandangan dia berlaku pada malam terakhir 29. Sebab dia ada based on hadis di mana kamu takkan nampak bintang jatuh. Saya tak sempat semak hadis tu, tetapi memang dia pasang angkasa lepas punya teropong tu. Memang dia perhati 21 sampai 29. Semuanya ada bintang jatuh sepanjang malam kecuali 29. Tetapi dengan ayat wa ma adraka ma lailatul qadar, kita akan kata itu pendapat. Hakikat yang sebenar dia ada pada mana-mana malam. Follow Nabi lah untuk selamat.